Okay. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua murid tahun 4. Okay, hari ini kita nak sambung lagi kita punya pelajaran yang minggu lepas mengenai sifat bahan. Hari ini kita masuk sifat bahan bahagian 2. Okay, sebelum tu kita tengok dulu kita punya hasil pembelajaran. Okay, tengok hasil pembelajaran kita masih sama. Sama macam minggu lepas. Okey, iaitu kita nak memerihalkan sifat bahan dengan menjalankan aktiviti. Okey, seperti yang saya sentuh pada minggu lepas mengenai sifat bahan, saya ada maklumkan bahawa sifat bahan ada 6. Okey, yang di mana saya dah sentuh 3 sifat bahan pada pelajaran yang lepas. Hari ini kita akan sentuh lagi 3 lagi sifat bahan. Okey, yang pertama yang telah kita pelajari pada minggu lepas iaitu sifat bahan yang pertama adalah menyerap air dan juga kalis air. Kita dah tengok apakah bahan, contoh bahan yang menyerap dan juga kalis air. Yang kedua, sifat bahan yang kedua adalah terapung dan tenggelam. Terapung bermaksud dia berada di permukaan atas air, tenggelam di bawah permukaan air. Sifat bahan yang ketiga adalah mengalirkan arus elektrik ataupun tidak mengalirkan arus elektrik. Kalau dia mengalirkan arus elektrik, mentol menyala, maka kita panggil dia sebagai konduktor elektrik. Apabila dia tidak mentol tak menyala, maka bahan itu kita panggil sebagai penebat elektrik. Okey, hari ini 3 lagi sifat bahan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kebolehan penembusan cahaya. Ini yang pertama kita akan belajar hari ini. Kebolehan penembusan cahaya. Okey, sama ada cahaya boleh tembus sepenuhnya, separah atau tak boleh tembus. Langsung tidak boleh tembus. Okey, yang kedua yang akan kita pelajari hari ini adalah mengalirkan haba, ataupun tidak mengalirkan haba. Dan yang ketiga kita akan pelajari mengenai kekenyalan bahan. Sama ada bahan itu kenyal ataupun tidak kenyal. Macam mana yang kita katakan sebagai kenyal Okey, jom kita tengok yang pertama. Okey, yang pertama adalah kebolehan penembusan cahaya. Okey, ini adalah uji kaji yang saya ambil daripada buku teks kamu Aktiviti 4, sambungan pada minggu lepas Tujuannya adalah untuk menentukan sifat bahan terhadap kebolehan penembusan cahaya. Bila kita sebut penembusan cahaya, maksudnya sama ada cahaya itu boleh tembus semuanya ataupun separah ataupun langsung tidak boleh tembus. Okey, alat dan bahan yang digunakan dalam buku teks ini adalah belon, plastik lutsina, kertas warna, sisip kaca, batang aiskrim, kertas surih, plastik berwarna. Okey, bahan ini kita boleh tukar bergantung apakah bahan yang ada dekat rumah Okey, langkah yang pertama adalah letakkan objek yang diuji ke hadapan mata seperti dalam gambar rajah ni. Okey. Kemudian lihat objek lain yang berada di hadapan kamu. Okey, letakkan objek tu dekat di hadapan, kemudian kamu tengok. Okey. Langkah kedua, perhatikan tahap kejelasan pandangan kamu. Yang ketiga, ulang langkah 1 dan 2 dengan objek diuji yang lain. Rekodkan pemerhatian kamu ke dalam jadual di bawah. Okey, jadual ini telah saya buat yang lain seperti macam kelas sebelum ni Okey. Yang ini adalah pemerhatian kebolehan penembusan cahaya. Ada jadual Kat sini ada beberapa objek yang diuji iaitu belon, plastik lutsina, kertas berwarna, cermin mata, plastik berwarna dan juga batang aiskrim. Pemerhatian kamu dikehendaki untuk tik sama ada jelas, tidak jelas dan juga tidak nampak. Dan di sebelah kanan ni adalah inference. Okey, dekat sini kamu boleh perhatikan gambar rajah ini. Okey, topik ini sebenarnya kita dah sentuh pada topik yang sebelum ni, betul tak? Kita dah pernah belajar tentang objek legap. Ingat lagi tak legap? Ingat. Ingat legap. Kemudian lut cahaya.
Dan satu lagi adalah Lucina. Okey, legap bermaksud apa? Apa maksud legap? Cahaya tidak boleh Cahaya tidak boleh tembusi. tembus. Pandai. Cahaya tidak boleh menembusi objek tersebut. Manakala, nampak tak sebelum tu kita tengok yang legap ni. Tengok yang ni. Okey, ini ada seekor zirafah. Kalau kita letak objek legap kat sini, nampak objek legap, kita langsung tak boleh nampak zirafah dekat belakang tu kan. Okey, ini adalah legap. Legap bermaksud cahaya tidak boleh menembusi objek tersebut. Okey, maka kita tak dapat lihat apakah objek di belakang cermin tersebut. Di belakang objek legap tersebut. Okey, manakala lut cahaya, apa maksud lut cahaya? Yang kedua ni. Apa maksud lut cahaya? Bahan yang membenarkan Cahaya menembusi. Menembusi sebahagiannya. Yes. Objek, objek yang membenarkan sebahagian sahaja cahaya menembusinya. Di mana kita boleh dapati, tengok gambar kat sini kita boleh lihat zirafah itu dalam keadaan yang kabur. Kita tak boleh lihat dengan jelas. Nampak tak? Lut cahaya. Ini adalah lut cahaya. Lut cahaya bermaksud bahan atau objek yang membenarkan sebahagian sahaja cahaya menembusinya. Maka kita akan dapati bahawa kita akan lihat objek di belakang tu, kita lihat kabur. Kita tak dapat lihat dengan jelas. Okey, dapat Lut cahaya bermaksud bahan yang membenarkan hanya sebahagian sahaja cahaya boleh tembus. Yang ini menyebabkan bahawa kita dapat lihat objek kat belakang tu nampak kabur, tak jelas, kurang jelas. Kita boleh nampak ada objek kat belakang tetapi kita tak nampak dengan jelas. Kelihatan pandangan kita nampak kabur. Okey, itu adalah lut cahaya. Apa pula maksud lut sinar? Cahaya boleh menembusinya. Kita tambah sikit. Cahaya boleh menembusi sepenuhnya. Okey, objek yang membenarkan cahaya menembusi sepenuhnya. Okey, nampak Ni adalah lut sinar. Saya selalu bagi tahu kamu pada kelas yang sebelum ni Sinar. Sinar bermaksud, okey, nampak S tak? S. Bila S, kita merujuk pada semua. Semua apa? Semua cahaya boleh tembus. Maka kita boleh lihat zirafah dekat belakang tu dengan jelas. Nampak tak ni? Kita boleh nampak zirafah dekat belakang ni dengan jelas. Kenapa? Sebab cahaya boleh tembus sepenuhnya pada objek tersebut. Yang ini separuh saja. Yang ini semua. Yang ini langsung tak boleh. Langsung tak boleh cahaya menembusinya. Ini adalah legap, lut cahaya, lut sinar. Okey, kita balik kepada jadual ini. Okey, kita lihat pada jadual ini. Okey, yang pertama, belon. Jelas, tidak jelas atau tidak nampak. Yang mana satu? Kalau kita ambil belon, kita letak depan mata kita, kita tengok. Kita boleh nampak objek kat belakang tu jelas ke, tak jelas ke atau kita langsung tak boleh nampak. Apakah jawapan kamu? Tidak jelas. Tidak jelas. Kalau belon tu yang jenis boleh nampak belakang, jelas ke? Jelas. Jelas ke tak jelas ke langsung tak nampak. Yang mana satu? Sekejap saya okey, Ryan kata tak jelas. Okey, Ain Dana kata tak jelas. Ain kata apa? Tidak jelas. Tidak jelas. Okey, Liana kata apa Liana? Indrasha, apa jawapan kamu Indrasha? Jelas ke tak jelas? Saya Kalau rasa tak jelas. Tak jelas. Okey. Apa dia tadi siapa? Amira. Amira kata apa Amira? Tak jelas. Tak jelas. Okey, kita letak sini Belon tidak jelas. Tidak nampak lah. Tidak jelas. Sorry, silap. Okey, saya padam ya. Tidak jelas. Tidak jelas. Okey, tidak jelas. Apakah inference kamu? Bahan? Kalau tak jelas maksudnya di bahan apa? Bahan tidak
Penembusan cahaya. Bahan lut sinar ke, bahan legap Lut ke, bahan lut cahaya? cahaya. Bahan lut cahaya, pandai. Bahan Bahan lut lut cahaya. cahaya. Okey, nampak? Bahan lut cahaya. Okey, dapat jelas Jelas. Boleh? Jelas. Boleh. Okey, sekarang kita pergi pada objek yang kedua. Plastik lut sinar. Plastik lut sinar. Jelas? Tidak jelas? Tidak nampak? Jelas. Jelas. Kita tik kat sini. Jelas. Apakah inference kamu? Bahan? Bahan lut sinar. Pandai. Bahan lut sinar. Sinar. Okey, kertas berwarna. Tak kisahlah warna apa-apa pun. Kita ambil kertas, kita letak depan mata kita. Apakah pemerhatian kamu? Tak nampak. Tak Apa-apa. Tidak nampak. Tak nampak. Betul? Tak nampak. Okey, tidak nampak. Okey, apakah inference-nya? Bahan Bahan? legap. Pandai. legap. Bahan legap. Okey, cermin mata. Jelas. Jelas. Maka dia adalah bahan apa? Bahan lut sinar. Bahan lut sinar. Okey, plastik berwarna. Macam plastik bungkus makanan tu. Plastik Tidak berwarna. Tidak jelas. Maka dia adalah Tidak bahan jelas. apa? Bahan Lut apa? cahaya. Lut cahaya. Cahaya. Okey. Batang aiskrim. Tidak nampak. Tidak nampak. Maka dia adalah bahan Bahan legap. bahan legap. Okey. Faham? Jelas? Jelas. Okey, nanti dalam buku tulis sains ataupun kertas kosong, saya nak kamu tuliskan tajuk ni. Ni tajuk dia adalah pemerhatian kebolehan Kebolehan penembusan cahaya. Kemudian buat jadual ini. Nampak jadual ni? Boleh print tak? Nampak. Boleh print. Siapa ada printer boleh print Okey, salin jadual ini. Salin jadual ini dan buat macam yang saya buat ni, yang warna merah ni. Nampak tak? Boleh Liana? Yang macam hari tu. Ya, macam hari tu. Boleh? Boleh Buat ni, je. tapi gambar ni terpulang. Kalau yang boleh print dia bolehlah print. Tapi kalau yang tak boleh nak print, kamu tak payah lukis. Okey. Faham ya? Hanya Faham. salin dan lengkapkan jadual ini saja. Okey, ini adalah sifat yang pertama untuk hari ini iaitu kebolehan penembusan Penembusan cahaya. cahaya. Okey, sekarang kita masuk pada sifat yang kedua untuk hari ini iaitu apa dia? Kebolehan mengalirkan haba. 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 Dia melibatkan panas ataupun tidak. Yang minggu lepas kebolehan mengalirkan elektrik. Hari ini kita nak masuk mengenai kebolehan mengalirkan haba. Kalau minggu lepas kebolehan mengalirkan elektrik, kita nak tengok mentol tu menyala atau tak menyala. Kalau menyala maksudnya dia boleh mengalirkan arus elektrik, maka kita panggil dia sebagai konduktor elektrik. Kalau mentol tak menyala, maka Penebat. kita sebagai penebat elektrik. Tetapi hari ini kita nak tengok kebolehan mengalirkan haba. Maka dia melibatkan penggunaan air panas. Okey? Okey, sekarang yang ini pun saya ambil daripada buku teks kamu, iaitu menentukan sifat bahan yang dapat mengalirkan haba. Okey, bahan yang digunakan adalah akuarium, lidi, jam randik, pita pelekat, air panas, kerajang aluminium. Tahu tak kerajang aluminium ni apa? Kerajang aluminium ni kerajaan aluminium ni adalah yang kalau kita buat ikan bakar, faham tak? Yang kita buat ikan bakar yang kita balut dengan apa? Faham tak? Pernah jumpa tak? Pernah jumpa tak? Okey, pernah jumpa kan? Okey. Kerajaan aluminium, batang aiskrim, sudu seramik, polisterina, plastik jernih, belon dan tali kasut. Okey, objek-objek ini boleh kita ubah berdasarkan apa yang ada kat rumah. Okey, langkah-langkah. Okey, yang pertama adalah lekatkan objek yang diuji pada sebatang lidi seperti yang ditunjukkan dalam gambar dekat atas. Dia guna lidi yang panjang, kemudian digunakan pita pelekat, dia lekatkan objek tu di sepanjang lidi tersebut. Okey, yang kedua, sentuh bahagian atas setiap objek yang diuji dan tentukan keadaan awalnya. Kita pegang semua kat atas tu. Tu sebelum kita masukkan ke dalam air panas. Sebelum masukkan air panas, kita sentuh dulu.
apakah rasanya? Panas ke, tak panas ke? Kita rasa dulu Okey, yang ketiga. Isikan air panas ke dalam akuarium, kemudian rendam objek yang diuji dengan berhati-hati. Mulakan jam randik. Kita biarkan selama 2 minit. Sentuh hujung setiap objek yang diuji dan bandingkan. Sentuh ke atas bukan sentuh yang dalam air tau. Sentuh yang dekat atas. Okey, dan bandingkan keadaannya dengan keadaan awal. Awal tadi kita dah rasa semuanya dalam keadaan yang apa? Tak panas kan? Okey, bila kita dah rendamkan ke dalam akuarium yang ada air panas, okey, lepas tu kita biarkan dalam 2 minit, lepas tu kita sentuh ke atas tu. Okey, rekodkan pemerhatian kamu dalam jadual seperti di bawah. Okey, jadual ini seperti biasa setelah saya pindahkan ke dalam jadual yang baru. Okey, kita tengok sini Okey, pemerhatian, kebolehan mengalirkan haba. Okey, ini adalah jadualnya. Okey, tengok yang pertama. Objek yang diuji, pemerhatian keadaan objek selepas direndam, kena tik sama ada tiada perubahan ataupun berasa panas, dan di sebelah kanannya ada inference. Okey, lihat objek yang pertama, belon. Okey, tiada perubahan atau berasa panas kalau kita rendamkannya ke dalam air panas. Kita bukan rasa sentuh yang di dalam air, kita sentuh yang dekat atas tu, yang melekat pada lidi tu. Okey, belon dibuat daripada apa? Getah. Okey, bagus. Adakah dia tiada perubahan ataupun berasa panas pada atas tu? Berasa panas. Berasa panas. Tiada perubahan sayang Tiada perubahan. Baik. Kalau dia tiada perubahan, maka kita kenali dia sebagai penebat haba. Yes. Penebat haba ni sebab kena mena dengan haba Yang minggu lepas tu elektrik, kita panggil penebat elektrik. Yang ini kita panggil penebat haba. Okey, kerajang aluminium. Berasa panas atau tiada perubahan? Berasa panas. Ya, berasa panas. Maka dia adalah Konduktor haba. konduktor haba, pandai. Konduktor haba. Okey, batang aiskrim. Tiada perubahan. Tiada perubahan, maka kita panggil dia Penebat penebat haba. Okey, sudu plastik. Berasa panas. Berasa panas sudu plastik. Tiada Plastik. perubahan. Tiada perubahan. Maka dia adalah penebat haba. Sudu besi. Berasa panas. Berasa panas. Maka dia adalah Konduktor haba. konduktor haba. Tali kasut. Tiada perubahan. Tiada perubahan. Maka dia adalah penebat haba. Haba. Kaca. Berasa panas. Tiada perubahan. Tiada perubahan. Sebenarnya dia tiada perubahan maka kita panggil dia sebagai penebat haba. Polisterina. Berasa panas. Polisterina. Tiada perubahan. Tiada perubahan. Maka dia adalah penebat haba. Okey, sekejap Polisterina tu polistrin, bekas polistrin. Cawan polistrin. Okey, sebenarnya tu kita bagi dalam bahasa Melayu panggil polisterina. Boleh Okey, nampak Kita tengok kat sini. Yang kerajang aluminium, sudu besi itu adalah konduktor haba. Maksudnya objek yang dibuat daripada logam, besi, itu adalah konduktor haba. Dia bila dia konduktor haba, dia juga konduktor elektrik. Boleh Kalau dia konduktor haba, dia juga konduktor elektrik. Jika dia mengalirkan haba, dia juga mengalirkan arus elektrik. Boleh? Yang ini pun buat dalam buku tulis jadual yang kedua. Okey? Okey, ini adalah sifat bahan yang kedua untuk hari ini.
Okey, sekarang kita pergi pada sifat yang terakhir iaitu kekenyalan bahan. Macam mana kita nak tahu dia kenyal tak kenyal? Okey, kenyal apabila kita tarik, apabila kita mampat, apabila kita regang, kita lepaskan semula, dia akan kembali kepada keadaan asal. Maka objek itu kenyal. Saya ulang kekenyalan bahan kita nak tahu dia kenyal atau tidak apabila kita regangkan dia, apabila kita mampatkannya, bila kita lepaskan semula, objek itu akan kembali kepada keadaan asal. Kalau dia kembali kepada keadaan asal, maka objek itu adalah kenyal. Okey, sekarang ini yang tengok lihat dalam buku teks ni juga ya. Menentukan sifat kekenyalan bahan. Alat dan bahan yang digunakan adalah belon, tali kasut, gelang getah. Tahu tak gelang getah tu apa? Tahu. Tahu. Getah yang ikat barang tu kan? Getah yang dekat dapur warna hijau ada, warna coklat ada kan? Warna merah yang ikat barang. Tahu gelang getah? Okay. Spring. Spring, sudu plastik, batang aiskrim, pensel, straw dan paku. Okey, lihat langkah yang pertama ini adalah pegang dan tarik belon dengan kedua-dua belah tangan, kemudian lepaskannya semula. Kita tarik, kemudian kita lepaskan semula. Perhatikan perubahan keadaan belon tersebut. Ulang langkah 1 dan 2 dengan menggunakan spring dan objek diuji yang lain. Kita gunakan objek-objek apa yang ada. Kemudian kita rekodkan pemerhatian dalam jadual seperti di bawah. Okey, kita lihat jadual ini Okey, pemerhatian kekenyalan bahan. Lihat juga jadual ini. Objek yang diuji, pemerhatian, objek ditarik dan boleh kembali kepada bentuk asal. Yang satu lagi tidak boleh ditarik. Yang belah kanan ini adalah inference. Okey, lihat objek yang diuji. Yang pertama, belon. Boleh ditarik dan boleh kembali ke bentuk asal atau tidak boleh ditarik? Apa jawapan dia? Belon. Boleh ditarik atau tak boleh ditarik? Boleh kembali ke bentuk asal. Okey, bagus. Boleh ditarik. Boleh ditarik. Apakah inference-nya? Adalah dia kenyal. Bahan. Kenyal kenyal. Okay. Tali pinggang. Tidak Apakah boleh jawapan? ditarik. Tidak boleh ditarik. Makanya tidak kenyal. Gelang getah. Boleh ditarik. Boleh ditarik. Jawapannya adalah kenyal. Spring. Boleh Boleh ke? Boleh ditarik. Boleh ditarik. Dia adalah kenyal. Sudu plastik. Tidak boleh ditarik. Tidak boleh ditarik. Maka inference-nya adalah tidak kenyal. Batang aiskrim. Tidak boleh ditarik. Tidak boleh ditarik. Tidak kenyal. Tidak kenyal. Pensel. Tidak boleh ditarik. Bagus. Tidak kenyal. Kenyal. Bagus. Straw. Tidak boleh ditarik. Tidak boleh ditarik. Tidak kenyal. Paku. Tidak boleh ditarik juga. Tidak boleh dan dia punya tidak kenyal. Okey, kamu perhatikan bahan-bahan ni, objek-objek ini. Okey, yang boleh ditarik dan boleh kembali kepada bentuk asal iaitu dia adalah kenyal adalah bahan objek yang berasal daripada getah dan juga spring. Getah, spring dia adalah sifatnya adalah bahan yang kenyal. Kenyal bermaksud bila ditarik atau bila direga ataupun bila dimampatkan, bila kita lepaskan semula dia akan kembali kepada bentuk. Dia akan kembali kepada bentuk asal. Amira, off kan Amira? Amira off. Okey. Saya ulang sekali lagi Objek yang kenyal adalah objek yang boleh ditarik, boleh dimampatkan dan kita lepaskan semula dia akan kembali kepada bentuk asal. Okey, ini adalah rumusan ataupun kesimpulan tentang sifat bahan yang kita dah pelajari pada minggu lepas dan kita sambung pada minggu ini. Apa dia sifat bahan yang pertama?
Yang pertama adalah menyerap dan kalis air. Ini sifat yang pertama yang kita dah sentuh pada minggu lepas. Serap dan juga kalis air. Okey, yang kedua, apa dia? Terapung dan tenggelam. Okey, ini ingat lagi? Pada kamu masih ingat lagi? Ingat Dan ketiga, kita dah Mengalirkan arus elektrik. pandai mengalirkan arus elektrik. Macam mana kita nak tahu dia mengalirkan arus elektrik ke tidak? Macam mana kita nak tahu? Apakah dia punya indikator petunjuknya? Kita gunakan apa? Siapa ingat? Mentol. Ya, kita pasang litar kan. Ingat tak saya bagi kamu satu simulasi? Kamu pasang litar, kemudian kamu sambung dengan gantikan switch tu dengan beberapa objek. Kalau mentol nyala, maka dia adalah konduktor elektrik. Kalau kamu sambungkannya objek tersebut, tiba-tiba mentol tak menyala, maka dia kita panggil sebagai penebat elektrik. Okey, sifat bahan yang keempat. Sifat yang keempat adalah kebolehan cahaya. Ya, bagus. Kebolehan penembasan cahaya. Kita tiga kebolehan penembasan cahaya ada tiga sifat. Yang pertama adalah legap, yang kedua cahaya, yang ketiga adalah lut sinar. Kita tahu legap bahan yang tidak boleh membenarkan sebarang cahaya tembus. Menembusi. Lut cahaya dia benarkan separuh saja cahaya. Maka kita dapat objek tu nampak macam tak jelas, kabur-kabur. Dan yang ketiga, lut sinar. Sinar, S, semua. Maksudnya dia membenarkan semua cahaya menembusinya yang menyebabkan kita boleh lihat objek dengan jelas. Okey, tu kebolehan penembusan cahaya. Okey, yang kelima adalah mengalirkan haba. Okey, dia ada kaitan dengan yang mengalirkan arus elektrik. Arus elektrik dia guna litar tengok mentol. Tetapi mengalirkan haba dia menggunakan air panas. Kalau kita rasa panas, maka dia adalah konduktor haba. Kalau tak rasa panas, kadang macam asal je, maka dia adalah penebat haba. Penting pengetahuan mengenai penebat haba dengan konduktor haba banyak digunakan dalam kehidupan seharian kita, okey? Dan yang keempat adalah kenyal. Kenyal bermaksud dia kembali kepada bentuk asal apabila kita regangkan dia, apabila kita mampatkan dia. Okey, ini adalah keenam sifat bahan yang kita dah belajar. Saya harap kamu boleh ingat sifat-sifat bahan ini. Okey, hari ini kita sambung tugasan kamu dalam buku Mesra Digital. Lihat buku Mesra Digital, muka surat 86. 86. Okey, 86. Dapat? Boleh? Boleh. Okey. Ada. Boleh? Sekejap ya. Dah. Okey. Dah. Okey, sekejap Apa dia? Dah sedia? 86? Dah. Okey, sekejap saya bukakan ini. Okey, sekejap. Semua dah ada dah? Okey, semua dah ada. Okey, sifat bahan. Okey, sifat bahan. Rajah 2.1 menunjukkan periuk yang digunakan oleh Puan Amy untuk memasak. Okey, nampak periuk yang digunakan oleh Puan Amy 2.1. Apakah bahan yang digunakan untuk membuat bahagian P? Okey, sekejap ya. Okey, sekejap kita tengok ni. Okey. Okey, apakah bahan yang digunakan untuk membuat bahagian P? Nampak P? P adalah pemegang. P adalah pemegang periuk. Apakah bahan yang digunakan untuk membuat bahagian P? Adakah dibuat pada logam? Dibuat daripada kayu? Atau plastik? Atau apa? Logam. Dia buat pada logam. Kalau logam kamu nak pegang senang ke?
Logam adalah konduktor ke penebat haba? Konduktor. Betul, konduktor. Boleh pegang tanpa pemegang periuk Panas tak panas kat situ tu? Panas. Panas. So kamu rasa bahan yang sesuai digunakan untuk pemegang periuk tu, kamu rasa dia adalah diperbuat daripada konduktor haba ke atau lebih baik guna penebat haba? Penebat haba. Penebat haba. Kalau penebat haba, maka dia daripada apa? Contoh, bagi satu contoh. Daripada plastik. Dia mesti daripada plastik. Nampak? Daripada plastik. Okey, dapat? Dapat. Okey, sekarang 2. Dapat. Okey, ramalkan apa yang akan berlaku jika bahagian P digantikan dengan logam. Kita gantikan dengan logam. Logam adalah konduktor ke penebat haba? Konduktor. Konduktor. Kalau kita gantikan pada logam, apakah yang berlaku? Senang ke susah nak pegang? Susah. Pemegang akan panas dan sukar dipegang. Okey? Cikgu, Ya. yang cikgu tulis ni kena salin dekat dalam buku tadi ke? Tak apa, kalau tak sempat pun tak apa, nanti cikgu share. Sebab saya rasa mungkin tak sempat kamu nak buat serentak dengan saya Okey. Sekarang tengok B. Rajah 2.2 menunjukkan cerit yang diperbuat daripada dua bahan. Okey, atasnya pemegangnya dibuat pada plastik, dia punya badannya dibuat pada logam. Jelaskan mengapa bahan ini dipilih untuk membuat bahagian tersebut. Plastik. Okey, kenapa dibuat daripada plastik pemegang tu? Mudah Mudah untuk pegang. Mudah untuk dipegang. Okey, yang logam. Logam pula macam mana? Dipegang. Dipegang. Mudah apa? Membolehkan Panas. air mendidih Panas. dengan Panas. cepat. Dengan mudah. Badannya pada logam Badannya tak boleh daripada plastik, tu cair pula. Okey, kita kena buat daripada logam supaya membolehkan air tu mendidih dengan cepat. Okey, sekarang 2. Mengapa sesuatu bahan perlu dipilih supaya bersesuaian dengan fungsinya untuk membuat sesuatu objek? Bagi memudahkan sesuatu kerja dilakukan, memudahkan pergi menjimatkan masa. Ataupun mengelakkan kecederaan. Nak tulis dua-dua tu ke? Pilih. Oh. Okey. Sudah. Okey, sebab kalau kita bayangkan kalau pemegang cerit tu dibuat pada logam, kita pegang, kamu rasa panas kan? Pilih salah satu. Panas. Okey, dia mengelakkan kecederaan Okey, sekarang pada muka surat. Yes, good. Muka surat 87. Okey, boleh ikut? Damia boleh Damia? Boleh. Boleh. Tapi Alright. saya belum tengok muka surat 86. Tak apa Damia, nanti kamu kita tengok. Saya rasa mungkin kita tak sempat nak buat sampai habis saya tak boleh nak tunggu. Tak apa, nanti saya share ya. Ya Damia? Baik. Okey, muka surat 87. Rajah 3 menunjukkan satu eksperimen yang dilakukan oleh Siti untuk menguji dua batang sudu yang diperbuat daripada dua bahan yang berlainan. Selepas beberapa minit, dia menyentuh kedua-dua sudu itu.
Okey, sudu plastik, satu lagi sudu logam. Kedua-duanya air panas, X dan Y. Sudu yang manakah akan berasa panas? Tandakan right Sudu pada kotak yang betul. logam. Logam. Yeah. Mestilah sudu logam. Sudu logam yang rasa panas. Sebab logam itu adalah konduktor haba. Okey, berikan alasan kenapa kamu rasa kata sudu logam tu berasa panas. Sudu logam Iyalah. ialah apa dia, Ryan? Konduktor haba. Bagus, konduktor haba. Sudu logam ialah konduktor haba. Okey. Sekarang B. Satu penyiasatan telah dijalankan untuk mengkaji sifat bahan daripada segi kebolehan penembusan cahaya. Jadual menunjukkan keputusan yang diperoleh bagi 3 objek. Objek yang ada kat sini adalah bika, kertas tisu dan tin. Semua cahaya dapat menembusinya. Satu lagi, sebahagian cahaya dapat menembusinya. Dan yang ketiga, tiada cahaya dapat menembusinya. Okey, saya nak tanya bika. Bika yang mana? Konduktor. Bika. Nampak dia ada bika. Satu dia ada kertas tisu dan yang ni tin kan? Nampak tak? Betul tak? Okey, dia ada 3 kan? Betul kan? Yeah, ada 3. Okey, ini dia. Okey, bika. Semua ke atau sebahagian ke atau langsung tak dapat menembusinya? Semua cahaya menembusinya. Okey. Sinar. Kertas tisu? Sebahagian. Yes, sebahagian. Tin? Tiada. Tiada cahaya dapat menembusinya. Dapat? Okey. Sekarang yang bawah tu, nampak tak yang bawah tu? Berdasarkan tu. Okey, kat sini dia ada bika, kemudian dia ada kertas, tisu dan ni ada tin. Okey, berdasarkan jari di atas nyatakan sifat bahan bagi objek-objek tersebut. Bika tu adalah lut. Bahan lut sinar. Yeah, lut sinar. Kertas tisu? Lut cahaya. Bagus. Dan tin? Bahan legap. Legap. Legap LE. GAP. Okey, dapat? Dapat. Okey, sekarang muka surat yang terakhir. Muka surat yang terakhir iaitu muka surat 88. Dah. Muka surat 88. Dah. Okey, sifat bahan. Raja 4 menunjukkan 3 objek yang diletakkan secara menegak di atas meja, bongkah kayu, bongkah kaca, cermin tingkap. Sebiji bola diletakkan di belakang setiap objek tersebut. Jadual di bawah menunjukkan pemerhatian yang dicatatkan. Bongkah kayu, bola tidak kelihatan. Bongkah kaca, bola kelihatan. Cermin tingkap, bola kelihatan sama-sama, iaitu tidak jelas. Nyatakan pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah dimanipulasi maksudnya apa yang berubah. Apa yang kita ubah-ubah yang tak sama. Tengok jadual tu. Apa yang dia... bukan. Apa yang berbeza-beza? Yang kita sendiri ubah. Kita ubah apa yang tak sama dekat sini. Bongkah kayu. Jenis objek. Okay, jenis objek. Objek tu kita ubah-ubah. Ada kita mula-mula kita guna bongkah kayu, yang kedua kita guna bongkah kaca, yang ketiga kita guna cermin tingkap. Objek itu yang kita ubah. Kita ubah jenis objek. Okey. Sekarang pemboleh malar yang sama, kita samakan dia. Apakah apa yang kekal? Apa dia? Bola. Yeah, bagus, bola. Ya. Yeah. Tak dengar. Sebab ada di antara kamu buka mic kot. Tu yang putus-putus.
Okey, dengar tak? Boleh dengar. Okey, good. Okey, sekarang lihat D. Nyatakan inference berdasarkan keputusan penyiasatan di atas. Okey, inference, kesimpulan awal. Apakah inference kamu? Dia kata bongkar kayu ni tak kelihatan. Bongkar kaca bola kelihatan. Manakala cermin tingkap bola kelihatan sama-sama, tak jelas. Apakah inference kamu? Bongkar kayu bersifat apa? Bongkar kayu bersifat bersifat kalau tak kelihatan dia bersifat legap. Legap. Yeah, bagus. Bongkar kaca bersifat Luxina. bagus. Luxina. Dan cermin tingkap bersifat apa? Cahaya. Lut cahaya. Pandai. Okey. Okay, sekarang kita pergi C1. Jika kamu memiliki sebuah kereta, apakah jenis cermin yang akan kamu pilih? Tandakan right pada petak yang betul. Cermin mana yang kamu nak pilih? Lut sinar ke, lut cahaya ke, legap? Kamu nak pilih yang mana? Sina. Yes. Luxina. Lut sinar. Okey. Berikan alasan. Kenapa kamu memilih cermin Luxina? Kerana apa? Cermin Luxina? Kerana cermin Luxina membenarkan Masuk cahaya. membenarkan Bahagian. cahaya Membusi. menembusi sepenuhnya. Masnya sepenuhnya. Sepenuhnya. Okey. Dapat? Dapat. Belum. Okey. Belum. Belum lagi. Okey, tak apa. Okey, saya sebenarnya tertinggal satu muka surat lah. Muka surat 82. Muka surat 82 saya tertinggal. Cikgu. Ya. Cikgu masih rekod lagi kan? Ingat apa? Cikgu masih rekod lagi ke? Masih rekod lagi. Yeah. Okey, muka surat 82. Kita ke belakang sekejap ya. Saya tertinggal satu muka surat. Boleh saya teruskan? Boleh. Okey. Boleh. Sifat bahan, aplikasi sifat bahan, jadual di bawah menunjukkan sifat bahan X dan Y. Okey, konduktor elektrik, penebat elektrik boleh diregang menyerap air. Tandakan right dengan pangkah. Okey. Ya atau tidak. Daripada jadual di atas, namakan bahan X dan Y. Okey, ini soalan A. A1. X dan Y. X adalah logam. Kenapa X tu logam? Nampak Konduktor elektrik. Cikgu, line slow. Line slow. Ya ke? Alamak. Nanti saya bagi Okey. Y pula apa dia? Apakah Getah. Y? Y getah. Okey, dapat? Dapat. Okey, sekarang 2. A2. Dapat.
Berikan satu contoh objek yang diperbuat daripada Y. Apakah objek yang daripada getah? Ayah. Belum. Belon boleh. Ataupun tayar pun boleh. Pilihlah. Ya, pilih satu saja. Sarung tangan getah. Getah. Okey, sekarang B. Raja di bawah menunjukkan selai baju hujan. Mengapa kain sintetik sesuai digunakan untuk membuat baju hujan? Kerana kain sintetik adalah bersifat apa? Kalis air. Bagus, kalis air. Bersifat kalis air. Ni nak tangkap gambar sekali ke cikgu? Tangkap gambar? Ni nak tangkap gambar sekali ke? Tangkap gambar yang mana? Screenshot. Maksudnya 80 juz. Ini semua kena datang.